وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia taufik hidayah kita dapat bertemu pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah taala cucuri rahmat kebaikan pada kita bersama insya-Allah. Para hadirin yang dikasihi sekalian, pertemuan terakhir kita pada bulan April, kalau tak silap saya lah, 2021. Kita ada satu kuliah yang last tu sebelum kita terhenti. Alhamdulillah malam ni kita sambung semula cerita-cerita kita berkaitan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni saya nak pilih salah seorang tokoh min kibaris sahabah, salah seorang di antara sahabat hebat yang juga dikenali, sebahagian orang menamakan dia ni sebagai Asy-Syahidul Hayy, seorang yang syahid, sang syahid yang hidup. Mana dia, sebab ada cerita dia yang nanti insya-Allah kita akan sentuh. Sahabat yang saya pilih ni namanya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ni boleh kita katakan keseluruhannya lah insya-Allah syurga tempat mereka. Tapi ada dalam ramai-ramai ada beberapa orang yang Nabi sebut nama mereka dengan jelas. Dalam satu hadis Nabi sebut 10 orang. Salah seorang dari 10 orang ni orang yang nak kita bincangkan pada malam ini. Biodata ringkasnya iaitulah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dia dikenali dengan panggilan Abu Muhammad, dan juga sebelum tu orang kenal dia dengan Abu Abdillah, tapi dia lebih terkenal dengan panggilan Abu Muhammad. Talhah bin Ubaidillah namanya ialah, nama penuhnya ialah Talhah bin Ubaidillah bin Uthman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Yang ni dia punya, saya sebut banyak kali kan, keistimewaan orang Arab dalam keturunan. Nasab mereka begitu mereka jaga. Walaupun sistem rekod tak ada zaman tu, tak ada, kebanyakan mereka tak boleh tulis, tapi mereka akan jaga nasab tu. Kita bukan takat tulis dengan semua lah, tapi kita takat teringat 2-3 takar. Ini kelebihan mereka lah. Sampai hari ini sebahagian besar daripada masyarakat Arab masih menjaga. Makna dia akan tahu dia main daripada keturunan mana. Al yang hujung tu merujuk pada keturunan lah, daripada kabilah mana. Jadi Talhah bin Ubaidillah dia dari Quraisy, dan kalau kita katakan suku kaum yang kecil, dia daripada Bani Taim. Satu bani, satu suku dalam kabilah Quraisy ni namanya Bani Taim, merujuk kepada datuknya yang bernama Taim bin Murrah. Jadi pada Taim ni dia lahir keturunan yang orang akan sebut dia daripada Bani Taim. Taim bukan Tamim, dia ada dua lah. Satu Bani Tamim, itu kabilah besar. Yang ni Bani Taim, dia satu suku daripada Quraisy. Siapa dari Bani Taim yang terkenal selain dari Talhah ni? Iaitulah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Taim. Kan sebut mereka ni dikenali dengan At-Taimi. At-Taimi, daripada keturunan Bani Taim. Bahkan Talhah dengan Abu Bakar kedudukannya agak dekat. Kalau kita tak, dia ada pupu-pupu lah, kalau tak sepupu mungkin 2 pupu macam tu. Keturunan mereka ataupun kedudukan mereka sangat rapat.
Talha bin Ubaidillah dilahirkan di kota suci Mekah. Ketika beliau dilahirkan, beliau dibawa ke hadapan Kaabah. Beliau dilahirkan dalam kalangan keluarga bangsawan Quraisy. Dia punya keturunan dia, keluarga dia keluarga bangsawan. Bangsawan ni makna orang yang ada kedudukan di samping orang yang punya harta lah. Dia ada sumber pendapatan yang boleh dikatakan mewah pada waktu itu. Keluarganya sangat dihormati oleh orang-orang Quraisy. Ayahnya iaitulah Ubaidillah. Dia bukan Abdillah, dia Ubaidillah. Ayah dia Ubaidillah bin Uthman telah wafat sebelum kedatangan dakwah Islam. Jadi meninggal sebelum daripada Nabi dibangkitkan, ayah dia meninggal dah. Sementara ibunya, ibu kepada Talhah. Talhah ni nama orang Melayu ada sebab banyak dah ni, dulu mungkin nama tu kurang popular. Talhah mak dia bernama As-Sa'bah ibn al-Hadrami binti al-Hadrami. As-Sa'bah binti al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anha, kerana mak dia juga menjadi sahabat Nabi, sahabiah Nabi, masuk Islam. Walaupun pada peringkat awal mak dia agak menentang, tapi kemudiannya mendapat hidayah dan masuk Islam. Mak dia ni dua beradik, ataupun dia ada abang ataupun ada saudara lelaki yang bernama Al-Ala ibn Al-Hadrami. Tuan-tuan kalau baca dalam kisah sahabat, mungkin tuan-tuan akan jumpa nama ni, Al-Ala ataupun Ala ibn Hadrami. Ala bin Al-Hadrami. Dia ni sahabat yang Nabi pilih dia ketika mana Nabi utus para duta untuk membawa risalah Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah. Nabi hantar seorang pergi ke bawa jumpa dengan Raja Parsi, bawa jumpa dengan Raja Rom, bawa jumpa banyaklah. Antara orang yang Nabi pilih adalah Ala ibn Al-Hadrami. Nabi hantar dia pergi ke Bahrain, dan dari tangan dia lah dakwah Islam sampai ke Bahrain, yang menyebabkan orang Bahrain masuk Islam daripada tangan Al-Ala ibn Al-Hadrami. Siapa dia Al-Ala? Kalau ikut kedudukan, dia pak menakan kepada Talhah bin Ubaidillah, kerana mak kepada Talhah adalah bersaudara dengan Al-Ala ibn Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk yang dikasihi sekalian, kemudian bapa saudara Talhah bin Ubaidillah iaitu Amru bin Uthman juga merupakan seorang sahabat Nabi yang mulia. Ada bapa saudara dia daripada sebelah ayah nama Amru bin Uthman, juga menjadi salah seorang sahabat Nabi. Beliau masuk Islam di Mekah dan berhijrah ke Madinah, dan beliau turut terlibat dalam perang Qadisiyah ketika zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian makna dari sudut keturunan ni, Talhah mai dari keturunan yang hebat, keturunan yang hebat. Dari cabang ayahnya pun keturunan yang agak ternama, dari cabang sebelah ibunya pun orang-orang yang berjasa, khususnya dalam perkembangan Islam. Bahkan moyang dia yang bernama Wahab bin Abd adalah salah seorang yang bertanggungjawab mengurus makanan jemaah haji di Mekah ketika zaman jahiliyah. Orang Quraisy pada waktu sebelum kedatangan Islam, mereka ada sistem pentadbiran tersendiri. Walaupun pentadbiran itu kita taklah formalnya macam hari ini, tapi mereka ada kementerian-kementerian khusus. Mana satu kementerian mereka berikan kepada kabilah sekian-sekian untuk uruskan. Jadi ada kementerian yang contoh kementerian yang terkenal lah kementerian untuk menguruskan jemaah haji, menguruskan makanan. Jadi dia berilah kepada kabilah sekian-sekian. Salah seorang yang terlibat dalam bab ni adalah moyang kepada Talhah dari sebelah mak dia yang bernama Wahab bin Abd. Maknanya apa? Makna nak cerita kata Talhah mai dari satu keturunan yang agak ternama, keturunan yang ada jawatan, keturunan yang orang hormat mereka. Ini nak cerita dia. Cerita sama ada moyang dia Islam itu cerita lain. Cerita nak kata mereka ni mai dari satu keturunan yang agak ternama. Macam contoh antara orang Quraisy ada juga satu bahagian, saya gunakan istilah kementerian lah, walaupun dia bukanlah tepat pada waktu itu, tapi secara nak mudah faham. Satu kementerian besar, nama dia Kementerian Perang, yang menguruskan hal perang. Sebab perang pada waktu itu dia satu perkara biasa berlaku, diuruskan oleh Bani Makhzum.
Tuan-tuan mungkin dengar Bani Makhzum, Abu Jahal dari kabilah Bani Makhzum, Khalid bin Al-Walid dari Bani Makhzum. Mereka menguruskan hal ehwal peperangan. Jadi Talha, tok wan dia ataupun moyang dia dari sebelah mak, menguruskan hal ehwal berkaitan dengan memberikan hidangan makanan kepada orang-orang yang datang mengerjakan haji. Sejak dari usia remaja, Talhah bin Ubaidillah tidak suka membazirkan masanya. Beliau sering mengikuti rombongan-rombongan perdagangan dari Mekah bagi menjalankan aktiviti perniagaan. Daripada kecil, daripada usia belasan tahun dia dah mula terlibat dalam perniagaan. Sebab itu tak heran dengan dia mengembara, dia mengikuti rombongan-rombongan perniagaan ni, dia menjadi orang yang matang, cepat. Nanti kita akan tengok waktu bila dia masuk Islam. Ya, mungkin pada kita, kalau keadaan kita hari inilah usia dia masuk Islam tu usia masih muda. Tapi kenapa dia boleh membentuk jiwa yang matang, fikiran yang matang, sedangkan usianya baru belasan tahun? Kerana dia terlibat daripada awal usia dalam delegasi-delegasi berniaga ni, pergi sampai ke Syam dan sebagainya. Talha bin Ubaidillah dari sudut fizikal diriwayatkan dalam banyak kitab biografi menceritakan dia mempunyai tubuh yang kuat dan tegak dan mempunyai wajah yang tampan. Musa bin Talhah telah menceritakan bahawa Talha bin Ubaidillah memiliki kulit yang putih kemerah-merahan. Makna tampan lah, orang tengok tu makna sedap mata. Ketinggiannya agak sederhana, dadanya membidang, bahunya lebar, kakinya besar, hidungnya mancung, dan beliau memiliki rambut yang ikal mayang. Gaya berjalannya adalah cepat. Orang ulama dulu oleh kerana zaman tu dia tak ada macam kita ni boleh gambarkan dengan foto dengan apa, zaman tu tak ada. Jadi riwayat datang dalam bentuk mereka memberikan gambaran. Dia ni muka sekian, maka orang menceritakan tentang Talha, gambarannya ialah fizikalnya seorang yang tampan dan seorang yang agak gagah. Bila orang tengok tu orang nampak dia, walaupun tidaklah kita katakan jejaka paling sempurna, tapi ada ciri-ciri itu pada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Bagaimana cerita dia masuk Islam? Sebagai seorang insan yang berfikiran matang, ketika meningkat usia remaja, Talhah berasakan bahawa amalan Arab jahiliyah yang menyembah berhala tidak dapat diterima oleh logik akalnya. Sebab dia matang awal. Jadi waktu tu pun dia dah mula fikir. Bila dia tengok orang-orang tempat dia menyembah Tuhan yang mereka kata tu mereka buat, lalu mereka sembah, dari sudut fikiran dia tak boleh terima. Di mana logik dia? Menyebabkan dia pada waktu itu dah mula fikir. Dan secara hampir pasti dia dah mula ada keyakinan bahawa Tuhan yang mereka dakwa kata itu Tuhan, lalu mereka sembah, pada dia tak betul. Dia dah ada lah rasa keyakinan, tapi tak melawan lah. Dengan usianya yang masih lagi belasan tahun, dia tak melawan. Cuma dia rasa berdasarkan pemerhatian dan akal yang Allah Ta'ala kurnia ditambah dengan kematangan yang ada pada dia, dia merasakan bahawa sembahan yang mereka lakukan itu bukan satu sembahan betul lah, bukan Tuhan seperti mana yang mereka dakwa. Kisah dia masuk Islam adalah ketika dia menyertai rombongan perdagangan dari Mekah menuju ke Syam. Kan zaman tu tempat-tempat berniaga utama ni tertumpu kepada 3 tempat. Orang Mekah ni berniaga tertumpu kepada 3. Yang paling besar adalah Syam. Ini adalah pusat dagangan mereka. Kemudian Yaman, kemudian ada satu lagi tempat perniagaan tapi dia agak kecil dan jarang-jarang orang pergi, di Habsyah. Di Habsyah. Habsyah juga pusat perniagaan bagi masyarakat Quraisy, tapi dia jaranglah sebab dia memerlukan nak kena naik sampan, nak kena hanya orang-orang tertentu saja yang sampai ke Habsyah dalam urusan perniagaan. Adapun Syam dan Yaman memang jadi destinasi biasa. Tu yang Quran kata li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Menjadi kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka berdagang pada musim panas dan musim sejuk. Pada musim panas mereka akan pergi ke Syam, pada musim sejuk mereka akan pergi ke Yaman. Jadi Talha satu ketika dia menyertai rombongan perdagangan dari Mekah menuju ke Syam. Setibanya Talha bin Ubaidillah di Busra, satu kawasan yang dia berada di selatan Syria. Kalau hari inilah Busra ni, hari ini lokasinya berada di selatan Syria.
Seorang rahib telah menemui beliau dan menanyakan kepadanya tentang kedatangan seorang Nabi akhir zaman. Jadi bila dia sampai ke tempat Busra tapak perniagaan yang hari ini tak tahulah, cerita hari ini tak tahu, tapi lebih kurang 20 tahun dulu tempat perniagaan tu, tapak tu dia duk ada lagi kesan-kesannya, kesan peninggalan sejak zaman Rom. Bangunan-bangunan Rom tu duk ada lagi, hampir berapa ribu tahun masih ada di Busra. Kalau tanya hari ini situasi tak tahulah, dengan konflik yang berpanjangan ni tak tahu apa jadi tempat tu, tapi dia dulu masih adalah kesan-kesan tu 20 tahun lepas. Bila Talha bin Ubaidillah sampai di Busra, pusat perdagangan pada waktu tu, maka dia jumpa dengan rahib. Rahib ni makna orang yang ahli kitab lah, ulama ahli kitab. Dan ulama ahli kitab ni tanya kepada dia, "Hamai dari Mekah, ada tak cerita tentang kedatangan Nabi?" Jadi waktu tu dia dah mula timbul, soalan apa ni? Apa cerita Nabi? Ibnu Sa'ad, Al-Hakim dan Ibnu Asakir telah meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Talha. Beliau menceritakan bahawa Talha bin Ubaidillah telah berkata, "Ketika aku sedang berada di pasar Busra, seorang rahib telah bertanya kepada orang ramai dari dalam biaranya, 'Siapakah di antara kalian yang berasal dari Mekah?'" Bila sampai rombongan perniagaan ni mai kata tempat, dia macam kita katakan panggil apa, tiap tahun dia akan ada musim-musim berniaga ni, expo perdagangan antarabangsa lah, lebih kurang macam tu. Jadi mai kata lah, mai berdagang di sini. Maka rahib ni bila dia tengok ramai sangat kunjungan orang-orang luar yang namanya berniaga, dia tanya, "Ada tak rombongan dari Mekah? Ada tak siapa-siapa yang mai dari Mekah?" Maka Talha kata, "Aku pun jawab, ya, aku berasal dari sana." Aku. Talha angkat tangan, "Ni aku, dan kami ni mai dari Mekah." Maka rahib itu bertanya, "Apakah Ahmad telah muncul? Ahmad muncul tak lagi di Mekah?" Talha tanya balik, "Siapa Ahmad? Yang tuan maksudkan tu Ahmad mana? Ahmad Al-Bab ke Ahmad apa ke? Ahmad mana? Ahmad apa yang tuan maksudkan?" Maka dia menjawab, rahib itu menjawab, "Ahmad ialah putera kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Sekarang ini adalah bulan kemunculannya. Dia adalah Nabi terakhir dan dia akan muncul dari Mekah dan kemudiannya akan berhijrah ke Madinah, akan berhijrah ke satu tempat yang memiliki banyak pohon kurma." Dia tak sebut Madinah, dia kata akan hijrah. Dia ni sampai suatu masa dia akan hijrah ke bumi, ke kawasan yang banyak pokok kurma. Mekah tak ada pokok kurma, Mekah ni dia kering, tak boleh tumbuh. Tapi di Madinah memang kawasan yang segar, kawasan yang tumbuh pokok kurma. Rahib ni tahu mana? Rahib ahli kitab, dia apa yang disebut dalam kitab lah. Maka dia nyatakan balik, "Oleh itu janganlah engkau biarkan orang lain mendahului engkau dalam beriman kepadanya." Rahib ni kata, kalau dia muncul di Mekah, jangan tunggu lama, hampa kena ikut dia. Jangan sampai hampa jadi orang yang tertinggal daripada beriman dengan dia. Kalau tahu kata dia muncul, beriman. Jadi bila ucapan rahib ni yang disampaikan kepada khalayak yang ramai, dia memberikan kesan yang mendalam dalam hati Talha. Dia duduk teringat, berniaga, tapi duduk teringat, tiap hari duduk teringat ni. Habis selesai perniagaan, dia kata, "Aku pun balik. Bila aku sampai ke Mekah, aku bertanya kepada orang ramai, adakah sesuatu yang berlaku di sini? Bila aku balik, sampai-sampai saja di Mekah, aku pun tanya, ada cerita baru lah." Kan berniaga bukan pergi sehari dua. Mekah nak pergi ke Syam, nak pergi ke Syria tu, ataupun Busra secara tepatnya, mungkin sebulan perjalanan, mungkin sebulan, ataupun kalau tak sebulan, 20 hari lebih lah. Jarak dia lebih kurang 1000 km ataupun 1000 lebih sikit. 1000 mungkin 200-300 km. Saya pernah naik bas daripada Damsyik pergi ke Mekah nak buat umrah dulu. Itu pun makan masa dekat berapa puluh jam, lebih dari sehari semalam lah, lebih. Itu tangan naik bas lebih sehari semalam, mungkin dalam kita katakan 40 jam kot, tolak campur semua, mungkin 30 lebih jam lah, 30 lebih jam campur dengan berhenti-berhenti apa. Ini berjalan naik unta. Jadi dalam kajian menunjukkan kebiasaan unta ni dia boleh berjalan maksimum punya perjalanan 50 km sehari.
Sehari semalam tu dia boleh tempuh perjalanan 50 kilo. Jadi kita katalah 50 kilo nak tempuh sampai 1000 kilometer paling cepat pun 20 hari. Itu tak campur lagi dengan nak kena ada hari rehat, ada apa, sebulan perjalanan. Sampai sana berniaga bukan sehari. Ni expo perdagangan besar ni mungkin sebulan. Balik sebulan. Paling cincai kita kata 3 bulan 4 bulan. Bila balik sudah tentu cerita tadi tertanya tu, dia duduk tertanya. Maka dia balik, dia tanya, ada cerita baru tak? Maka kata orang-orang Mekah, Muhammad bin Abdullah telah mengaku menjadi nabi dan Ibnu Quhafah yakni Abu Bakar telah menjadi pengikutnya. Ada orang kata kalau nak tanya cerita baru, Muhammad dah mengaku jadi nabi dan ada orang ikut dia. Siapa dia? Ibnu Quhafah, Ibnu Abi Quhafah, iaitulah Abu Bakar. Oleh kerana Talhah dengan Abu Bakar ni adik-beradik yang ada ikatan kekeluargaan, maka dia segera berjumpa dengan Abu Bakar dan berkata, apakah engkau telah mengikuti Muhammad? Yang ditanya tu Abu Bakar, hang ikut dah kah? Yang orang nak cerita ni kata Muhammad bawa ajaran baru ni, hang ikut dah kah? Abu Bakar menjawab, ya. Abu Bakar ni tak fikir, dia jawab ni tak berbelit-belit. Kalau orang tu memang orang yang dia rasa ada potensi untuk dia tarik, dia jawab terus. Dia kata ya. Maka segeralah engkau pergi menemuinya dan ikutilah dia. Sesungguhnya dia menyeru kepada kebenaran. Jadi Abu Bakar kata, kalau tanya aku ikutlah. La, tinggal hang kena pergi jumpa dia segera dan kena ikut dia kerana dia bawa apa yang dia bawa itu benda benar. Kemudian aku memberitahu Abu Bakar tentang apa yang telah disampaikan oleh seorang rahib di Busra kepadaku. Aku cerita balik kejadian 3-4 bulan lepas ni. Mana waktu aku sampai di Busra tu, rahib ni tanya aku dah. Aku cerita balik kepada Abu Bakar. Maka mendengar hal itu, Abu Bakar segera berangkat bersamaku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu aku pun memeluk Islam. Aku juga telah memberitahu Rasulullah tentang kata-kata rahib di Busra dan baginda gembira mendengarnya. Itu cerita dia boleh masuk Islam begitu mudah. Maknanya dia dengar daripada rahib, daripada ahli kitab tentang kebangkitan Nabi. Dia balik, dia tanya dan dia sahkan. Kali pertama dia jumpa Nabi, dia terus masuk Islam. Tak banyak fikir. Sebab Abu Bakar kata benda ni benda betul, maka dia pun oleh kerana dia dah matang dan dia pun dah tengok kecelaruan yang dibawa oleh orang-orang tempat dia dengan sembah Tuhan yang mereka buat sendiri, akhirnya dia masuk Islam. Ahli sejarah berbahas tentang usianya waktu itu berapa. Hampir banyak catatan menunjukkan usianya ketika itu sekitar 15 tahun. Itu yang saya kata muda. 15 tahun ni PT3 kan, tingkatan 3 kan? 15 tahun. 15 tahun dia dah boleh fikir dengan matang dan dia menyatakan keislamannya. Dan lebih dari itu, kita boleh jadi kagum lagi apa? 15 tahun dah berniaga. Bukan berniaga depan rumah, bukan berniaga cicok depan rumah ni. Berniaga bawa menyertai rombongan dagang. Maknanya waktu tu dia dah begitu walaupun usianya muda, tapi dia telah berjiwa orang yang dewasa. Kemudian bila dia masuk Islam, dia menjadi di antara kelompok awal, as-sabiqin al-awwalin, di antara orang-orang yang awal. Walaupun bukanlah yang paling pertama, tapi di antara kelompok yang awal. Kelompok yang masih dikira awal. Setelah dia memeluk Islam, Talha bin Ubaidillah berasa sangat gembira sekali kerana selama ni dia punya jiwa dia sendiri dah menolak kefahaman Arab jahiliah yang sembah berhala. Dia dah tolak dah, jiwa sendiri rasa tak betul dah benda tu. Jadi bila dia masuk Islam, dia rasa jiwanya telah tertanam dengan satu semangat baru, dengan satu pengisian baru, satu akidah yang baru yang menyebabkan fitrah hatinya jadi lebih tenang, lebih suci dan sebagainya. Tapi bila dia masuk Islam, risikonya dia berhadapan dengan tekanan. Dia berhadapan dengan tekanan, dengan ancaman. Sama ada ancaman itu berbentuk fizikal
ataupun ancaman yang berbentuk di pulau dan sebagainya. Dia tak lari daripada diancam dengan bentuk fizikal. Antara yang menekan dia, adalah pak menekan dia sendiri. Pak menekan dia yang begitu tegas dengan dia. Waktu dia masuk Islam ni, usianya lebih kurang 15 tahun, kita katakan tadi. Rakan-rakan sebayanya yang lain yang turut masuk Islam pada waktu itu ataupun dalam jarak masa yang lebih kurang adalah Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Az-Zubair disebut lebih berusia sikit dari Talha, mungkin setahun dua. Begitu juga yang masuk Islam pada waktu itu yang sebaya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka ni semua adalah orang-orang yang sebaya yang masuk Islam secara dekat-dekat, dan mereka ni termasuk dalam kalangan 10 yang dijamin syurga tadi. Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, apa seorang lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara 10 orang yang dijamin syurga, dan mereka masuk Islam pada peringkat awal, walaupun tidak serentak bersama, tapi lebih kurang dekat-dekat. Pembesar-pembesar Quraisy mula mengetahui bahawa remaja-remaja mereka dari kalangan bangsawan telah memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dengan itu mereka berasa gusar dengan dakwah yang dijalankan oleh baginda. Tambahan pula, semakin hari semakin ramai jumlah penganut agama Islam ini. Maka ini menyebabkan mereka berasa tidak senang hati. Mereka menganggap bahawa usaha yang dilakukan oleh Rasulullah telah mencabar kedudukan mereka. Bila yang masuk Islam pada waktu awal ni siapa? Anak-anak muda. Dia mula mengganggu kedudukan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy mula tak puas hati. Ialah bila masuk anak-anak muda ni punya potensi. Mereka punya potensi, bahkan yang masuk ni pula bukan anak muda cokek-cokek macam ni. Orang yang ada kedudukan. Macam Talha tadi, macam Az-Zubair, datang dari keturunan ataupun keluarga yang ada kedudukan. Menyebabkan mereka mula berfikir macam mana cara kita nak halang dan sekat mereka ni. Maka mereka mula mengambil tindakan untuk menyekat perkembangan dakwah Rasulullah. Mereka mula menyeksa dan mengancam pengikut-pengikut Rasulullah, terutama orang Islam dari golongan yang lemah. Yang lemah ni makna yang atas paling lemah adalah hamba lah. Hamba yang tak ada adik-beradik apa semua, itu jadi fokus utama. Selepas hamba ni, siapa lagi yang mereka pergi cari untuk tekan? Ni orang muda. Sebab orang muda ni, mana mereka ni mungkin masuk Islam sendiri, keluarga tak tahu, keluarga tak turut serta. Jadi membolehkan ataupun memudahkan untuk mereka menyeksa dan memberikan ancaman-ancaman. Talha bin Ubaidillah di antara orang yang tak terkecuali dari menerima ancaman dan siksaan akibat daripada dia memeluk Islam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh Al-Awsat dari Mas'ud bin Hiras, beliau berkata, ketika aku tengah berjalan di antara Safa dan Marwah, aku melihat ramai orang sedang berkumpul. Oleh itu aku pergi melihat dengan lebih dekat. Ternyata terdapat seorang pemuda yang tangannya diikatkan ke lehernya. Bayang macam mana? Tangan ikat leher, yang kata belenggu tu. Lalu aku bertanya, kenapa dengan dia ni? Pasal apa ni yang hampa buat ni? Mereka menjawab, ini Talha bin Ubaidillah, budak ni telah meninggalkan agama dia. Ni kami buat hukuman ni, kami buat macam ni sebab dia tinggalkan agama dia. Aku melihat di belakangnya terdapat seorang wanita yang menyuruhnya untuk meninggalkan agama barunya itu. Perawi ni kata apa? Aku nampak bila dia ditekan, ditindas ni, ada seorang perempuan duk suruh, kalau hang tak mau diseksa, hang kena tinggal agama baru ni. Ada seorang perempuan. Wanita itu juga mencaci agama baru Talha bin Ubaidillah, sambil duk suruh budak ni tinggalkan ajaran Muhammad, ajaran Islam ni, sambil tu duk maki hamun Islam. Maki hamun, kata ini ajaran tak betul dan sebagainya. Maka aku bertanya, siapakah orang itu? Wanita itu siapa? Beliau menjawab, dia adalah ibu kepada Talha bin Ubaidillah, As-Sa'bah bintil Hadrami. Mak dia. Tadi saya sebut mak dia masuk Islam ketika peringkat awal belum. Waktu dia masuk Islam, mak dia di antara orang yang
yang tak puas hati, yang tekan, yang terlibat dalam ancaman ni. Tapi kemudiannya dapat hidayah memeluk Islam. Setelah As-Sa'bah binti Al-Hadrami tidak berdaya lagi mengancam anaknya, bila dia sendiri, mak ni sendiri piduk, abang kata hang kena tinggal ajaran Muhammad, tapi tak makan, sebab Talhah tetap dengan keteguhan iman dia, dia tetap mempertahankan akidah dia untuk meninggalkan dak sama sekali. Jadi mak dia fikir macam mana. Akhirnya mak dia upah seorang tokoh Quraisy untuk berikan tekanan secara bentuk fizikal. Tokoh ini nama dia Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid. Tentu jangan sebut radhiyallahu anhu kerana dia mati dalam keadaan tak beriman. Siapa dia ni? Dia dua beradik dengan Khadijah. Kan Khadijah binti Khuwailid. Jadi Naufal bin Khuwailid, dia ni pak saudara kepada Zubair bin Awam. Mai ikut mana? Kerana Awam dengan Awam bin Khuwailid. Awam dua beradik dengan Khadijah. Jadi dia ni lah diupah oleh ataupun diminta oleh mak kepada At-Talhah untuk tekan, untuk buatlah apa-apa pun, penderaan ke, tekanan fizikal ke kepada Talhah. Yang penting bagi dia tinggalkan ajaran Muhammad. Kerana Naufal pada waktu itu dia sangat terkenal dengan sifat anti dia kepada Islam. Bengis sungguh, dia memang tak puas hati sungguh dengan Islam. Ketika Zubair masuk Islam, antara orang yang menekan Zubair ni ialah Naufal bin Khuwailid ni, pak menekan dia, yang juga merupakan saudara kepada Khadijah. Jadi Naufal dia ambil, kita kata upah lah, upah ni ataupun kerja ni, dia melaksanakan permintaan daripada mak Talhah tadi. Dia menekan, dia menindas, dia mengancam, dia mendera fizikal kepada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bahkan dia bukan takat dera Talhah saja, bila nak ditolong oleh Abu Bakar, sekali dengan Abu Bakar dia dera. Sekali dengan Abu Bakar. Walaupun ya Naufal ni dia dikenali pada waktu itu sebagai panggilan singa Quraisy, kerana keberanian dia, nak sebut apa, kebengisan dia, bahkan sifat anti dia kepada Islam luar biasa. Maka siapa saja yang masuk Islam terdedah dengan deraan, ancaman daripada dia. Apatah lagi Talhah ni, dia diupah, Naufal ni diupah oleh mak Talhah, maka dia buat kerja dia sungguh-sungguh. Tapi yang kata hidayah Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa yang boleh nak halang. Mak yang awal ni marah sangat anak dia ikut Nabi, marah sangat anak masuk Islam, akhirnya dapat hidayah. Dan mak ni memeluk Islam ketika di Mekah lagi. Ketika di Mekah pun dia dah masuk Islam. Bersama dengan mak ni seorang lagi saudara kepada Talhah, nama dia Uthman ibn Ubaidillah, turut masuk Islam. Tapi Naufal bin Khuwailid yang mengambil upah untuk dera Talhah ni, mati dalam keadaan tak beriman. Bila dia mati dalam perang Badar. Kepalanya dipenggal oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dalam peperangan Badar. Itu Naufal bin Khuwailid. Sebab tu kalau nak kata hubungan kekeluargaan, dia rapatlah, dekat dengan isteri Nabi. Tapi yang kata hidayah dia tak kenal siapa. Hidayah yang Quran kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tak boleh beri hidayah pada siapa-siapa yang kau suka, tapi Allah boleh beri hidayah pada orang yang dia pilih. Kalau ikut hidayah ni Nabi suka, Nabi akan pilih mesti orang terdekat dulu, mesti dia beradik, mesti kan bagi Naufal bin Khuwailid adik-beradik lah melalui Khadijah, mesti dia antara orang yang Nabi akan beri hidayah. Tapi bukan kuasa Nabi untuk berikan hidayah, kerana ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, dah masuk isyak, ada unti azan dulu ke apa? Unti azan ke? Ya? Tak masuk lagi? Okey. Jadi bila dia di antara orang yang tidak dapat lari ataupun orang yang ditekan dengan
penderaan fizikal ni lah. Makna sahabat-sahabat Nabi ni bila masuk Islam saja tak kira lah hang siapa, terdedah kepada penderaan, ancaman dan tekanan. Tak kira lah hang kedudukan, walaupun dia mai dari keturunan bangsawan ke apa ke, dia tetap terdedah kepada penderaan ni. Cuma bezanya banyak atau sikit. Ada orang yang mengalami penderaan begitu banyak seperti para yang hamba sahaya macam Bilal, dia pun terdedah dengan penderaan yang luar biasa lah. Ada yang ditekan, ditindas, tapi kurang sikit. Cerita dia masuk Islam terdedah kepada ancaman-ancaman seperti ini. Kemudian Talha bin Ubaidillah di antara sahabat awal lah yang diberikan keizinan untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dia di antara orang awal. Sebab Nabi bila hijrah ni, cerita hijrah Nabi, kalau kita nak bincang secara lebih tersusun, Nabi bukan hijrah halai balai. Bukan kata Nabi hijrah orang kita kata ikut dan, nak hijrah dah. Nabi susun perancangan tu, ada takhtid, ada perancangan siapa nak kena hijrah dulu, kelompok yang macam mana, waktu mana nak kena pi, sampailah Nabi diberikan izin. Maka sebelum tu Nabi dah atur dah siapa dulu pi, siapa kelompok yang macam mana, orang lemah dulu ke, orang yang ada kekuatan dulu ke, diatur. Perancangan yang begitu teliti, bukan halal balai, bukan kata ikut dan. Hatta waktu Nabi sendiri keluar pergi hijrah, ke mana Nabi tuju? Mula-mula sekali Nabi pergi ke Gua Thur untuk berlindung selama 3 malam. Sedangkan orang Quraisy semua tahu bahawa Muhammad nak keluar ni pi mana? Pi Yathrib. Semua tahu. Tapi Gua Thur dia bukan duduk di arah Yathrib. Kita katakan Mekah tang ni, Gua Thur ni belah ni, Yathrib Madinah belah ni. Tapi pasal apa Nabi pi kot tu dulu? Adakah Nabi pi tu sebab tak tahu jalan kan? Tak, itu strategi sebagai nak mengelirukan. Kerana semua orang tahu Muhammad akan pergi ke Madinah. Jadi kalau mereka tengok-tengok, pasal apa Muhammad pi kot ni? Mengelirukan. Sebahagian dari strategi. Nak gambarkan macam mana Nabi buat kerja ni tersusun. Kerja-kerja yang Nabi buat dalam gerakan dakwah ni, dia bukan halal balai, bukan cincai, bukan ikut dan. Bukan kata sana hijrah, galah baik, jom kita pergi. Dah, Nabi atur perancangannya. Cuma perancangan tu tak diwar-warkan tak ni. Bila kita baca balik sirah, kita akan dapati, oh begitulah hebatnya strategi yang disusun oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Talhah di antara orang awal yang diberikan keizinan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Dan bila sampai di Madinah, dia menumpang pada peringkat awal, dia menumpang di rumah sahabat yang bernama As'ad ibn Zurarah. Dia menumpang di rumah As'ad bin Zurarah. Siapa As'ad? As'ad bin Zurarah orang pertama Madinah yang memeluk Islam. Yang ni dia seorang sahabat yang ceritanya jarang ditonjolkan. As'ad bin Zurarah ni seorang sahabat hebat, tapi cerita dia tak banyak ditonjolkan kerana mungkin dia tak lama bersama dengan Nabi. Ketika Nabi sampai ke Madinah, tahun yang pertama, tahun yang kedua dia dah meninggal. Jadi dia tak sempat lama. Tapi jasa dia paling besar apa? Orang pertama dari kalangan orang Madinah yang memeluk Islam adalah As'ad ibn Zurarah. Sewaktu Nabi sedang melancarkan gerakan dakwahnya secara sasaran kepada orang-orang luar daripada Mekah yang datang mengerjakan haji. Beberapa tahun sebelum Nabi berhijrah, Nabi pergi tengok di Mina, cari muka-muka luar, jumpa kelompok awal yang Nabi jumpa ni 6 orang. Ketua dia adalah As'ad ibn Zurarah. Dan As'ad ni lah orang yang bila Nabi tawarkan Islam pada dia, dia terus masuk Islam. Dan bersama dengan rakan-rakannya. Dan dia balik, dia kempen kepada orang Madinah, masuk Islam. Jadi jasanya besar. As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Jadi Talha bin Ubaidillah ni bila sampai ke Madinah, dia menumpang di rumah As'ad. Dan As'ad pada waktu itu pun buat kerja aktif lah, sebarkan Islam ni, untuk tarik orang-orang, sebab Nabi tak sampai lagi. Jadi orang-orang Madinah ni disampaikan maklumat tentang Islam melalui salah seorang tokoh mereka, As'ad ibn Zurarah. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah, perkara pertama yang Nabi buat adalah persaudarakan di antara orang Islam dari Mekah
yang dinamakan Muhajirin dengan orang Islam dari Madinah yang dinamakan Ansar. Persaudarakan. Hang dengan hang, hang dengan hang. Jadi macam adik-beradik. Jadi Talhah, Nabi saudarakan dia dengan siapa? Dengan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Nabi persaudarakan Talhah dengan Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa dia Ka'ab? Oh, jadi kita sebut nama-nama sahabat ni bila tersebut tu ada kaitan. Ka'ab ni siapa? Ka'ab bin Malik, kisahnya ada dalam Al-Quran. Di mana? Dalam surah At-Taubah. Cerita tentang 3 orang para sahabat Nabi yang tertinggal daripada mengikuti perang Tabuk, sehingga kan mereka minta ampun dari Allah yang turunnya surah At-Taubah. Salah seorang daripada 3 ni adalah Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis panjang dalam Bukhari cerita tentang macam mana taubat, permohonan minta ampun dari Ka'ab bin Malik ni. Bila dia tak pergi perang tanpa ada alasan, bila Nabi balik, dia tak boleh nak bagi alasan. Dia kata, aku boleh nak tipu, tapi aku fikir yang di depan aku Nabi. Kalau aku tipu mesti Nabi tahu. Aku tak tipu. Akhirnya aku beritahu aku tak ada alasan. Apa hukuman yang Nabi ambil? Mereka diboykot. Orang Islam dihalang berinteraksi dengan mereka. Sampai dia kata, dunia menjadi sempit pada aku. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya turunkan pengampunan dia. Itu yang dirakamkan dalam surah At-Taubah. Cerita tentang siapa? Salah seorang dia Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi malam ni kita jumpa nama dia. Dia dipersaudarakan dengan Talhah bin Ubaidillah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mula sampai ke Madinah. Jadi mukminin sekalian. Jadi Talhah ni dia apa kerjayanya? Kerjaya macam kita sebut, sebelum daripada dia masuk Islam adalah ahli perniagaan. Dan bila dia masuk Islam, dia memang terkenal sebagai sahabat yang mempunyai sumber pendapatan yang begitu hebat, luar biasa. Kalau dalam bahasa mudah kita kata dia kaya, bahasa ringkas dia kaya, sahabat kaya, kerana dia ahli perniagaan yang berjaya. Sumber pendapatan dia luar biasa. Dia rajin, dia bersungguh-sungguh, dia jujur, dia dalam berniaga ni semua dia ada sifat-sifat tu. Jadi hasil daripada kesungguhan dan kejujuran dia berniaga, dia telah menjadi jutawan lah. Kalau tak, dalam satu kitab disusun oleh seorang Abdul Sattar Al-Syekh, dia kata purata pendapatan harian Talhah bin Ubaidillah, purata pendapatan harian, nak tengok kaya ke tak? Kalau tuan-tuan boleh challenge dia bilang 1,660 dirham sehari. 1,660 dirham ni kalau kita andaikan dengan duit ringgit, kita katalah RM9, RM10, kita kata RM9, maka purata pendapatan hariannya lebih kurang 14,900 sehari. Jadi sebulan gaji dia ada 450,000. Ada yang dalam masjid ni ada 450,000 pukul lah, ada lebih daripada Talhah. Nak kata kaya ke tak ni Talhah bin Ubaidillah. Tapi sahabat-sahabat ni, kekayaan mereka gunakan untuk agama. Kegunakan untuk agama. Sehingga kan diriwayatkan Talhah satu malam dia dapat sumber pendapatan yang begitu banyak daripada hasil perniagaan dia. Dapat beratus ribu sampai kepada dia. Dia duduk tak senang. Dapat satu malam duduk tak senang. Sehingga malam tu juga dia habiskan semua. Dia tinggal 1,000 dirham saja untuk belanja keluarganya. Dia dapat 100,000 dirham, dia selesaikan dalam satu majlis saja. Bahkan diriwayatkan juga dia pernah bersedekah sebanyak sehari dia sedekah dia 700,000 dirham. Berapa ribu juta, berapa juta dia sedekah. Dia tinggal 1,000 dirham je dekat keluarga dia untuk kegunaan. Itu yang kita kata dia kaya, memang kaya, tapi semangat infak mereka luar biasa. Jadi sahabat ni kalau kita nak ukur dengan kita, tak boleh. Semangat mereka luar biasa. Dan mereka ada satu pegangan tawakal yang kalau nak banding dengan kita, jangan nak cari pasal. Sahabat bila dikimpin infak, dia infak semua. Dia serah pada Allah Ta'ala. Kalau kita buat macam tu juga, malam ni bukan balik jalan kaki. Kita orang infak, bagi semua, tak ada apa. Kita tak sampai ke peringkat tu, dan kita pun tak disuruh
untuk sampai ke peringkat itu. Sahabat maqam mereka luar biasa. Kedudukan tawakal mereka tu luar biasa. Jadi banyaklah cerita-cerita diriwayatkan bagaimana dia begitu bersikap seorang yang sangat pemurah. Bahkan kalau dia dapat duit mai sampai pada waktu malam, dia tak boleh nak tidur, sehingga dia nak kena selesai juga. Dia arahkan isterinya, dia arahkan pembantu-pembantunya keluar malam ni juga, pergi edarkan, pergi beri kepada orang-orang fuqara, orang-orang miskin yang memerlukan di Madinah. Dia tak boleh pejam mata selagi mana dia tak derma kat orang, selagi mana dia tak habiskan. Ini satu sikap yang kita kata, kita mungkin anggap pelik lah. Kita mungkin anggap pelik, duit ada, dia tak boleh tidur sebab duit ada. Orang kita biasanya tak boleh tidur sebab tak ada duit, duk fikir mai nak cari mana, dia tak boleh tidur sebab duit tu ada. Selagi duit tu ada, dia tak boleh tidur, maka dia akan malam tu akan edarkan, akan habiskan dengan infak-infak ni. Ini luar biasa cerita yang ada pada diri Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita buka dalam Al-Quran, Al-Quran yang menceritakan tentang perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, kalau dihuraikan, contoh yang boleh kita tengok, siapa dia mereka ni? Para sahabat. Contoh yang Quran sebut, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 261. Perbandingan derma ataupun perbandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Kita baca ayat itu macam biasa. Allah Ta'ala kata orang yang derma seperti mana dia asal daripada sebiji benih. Sebiji benih itu dia boleh menerbitkan 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai menerbitkan 100 biji. Mana kalau hang infak satu, balasannya sampai ke peringkat beratus kali ganda. Kita baca biasa, tapi sahabat baca, dia terus main karat. Dia tak boleh pegang dia lama-lama, dia terus nak, sebab dia baca, dia yakin. Dia baca janji-janji Allah, dia yakin. Sebab tu kalau nak tengok contoh siapa teladan dalam bab infak ni, sahabat. Tak ada lain, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian. Kemudian Talhah bila dia bersama dengan Nabi, dia tak meninggalkan peluang untuk banyaklah mempelajari, menuntut ilmu, walaupun dia tidak terkenal sangat sebagai perawi hadis. Dia tak banyak merekodkan hadis. Catatan menunjukkan riwayat hadis daripada Talhah bin Ubaidillah sekitar 38 buah hadis sahaja. Kalau nak banding dengan Abu Hurairah, jauhlah ketinggalan. Tapi dia sendiri mengakui antara sebab dia sedikit meriwayatkan hadis ialah dia banyak sibuk dengan urusan harian, urusan perniagaan, dan dia banyak pergi ke medan perang dan sebagainya. Jadi menyebabkan untuk dia riwayat hadis itu tak banyak masa. Pun begitu ada, walaupun tak sampai 40, tapi 38 tu bagi nisbah orang yang macam dia, kita katakan banyak. Dalam satu kata-kata, orang pernah tanya dia tentang macam mana Abu Hurairah boleh meriwayatkan hadis yang begitu banyak sedangkan dia lewat masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7, tahun ke-8, tapi Talhah masuk tahun pertama. Jadi pasal apa Abu Hurairah boleh banyak riwayat hadis? Pasal apa kamu ataupun orang-orang yang seperti Talhah, Az-Zubair tak banyak? Maka kata Talhah bin Ubaidillah, sesungguhnya ketika itu kami termasuk dalam golongan orang kaya dan mempunyai keluarga, sehingga kami hanya mendatangi Rasulullah pada waktu pagi dan petang, dan setelah itu kami pulang. Adapun Abu Hurairah, seorang sahabat yang miskin, beliau tidak punya harta maupun keluarga dan anak, maka tangannya seolah-olah terikat kepada tangan Nabi. Perkataan Talhah itu bukan nak jatuhkan martabat Abu Hurairah, dah. Kita baca tu rasa macam dia kata aku orang kaya, ni orang miskin, dah. Kata-kata tu nak mengangkat martabat Abu Hurairah, nak bagi tahu kerana Abu Hurairah menumpukan sepenuh masanya untuk bersama dengan Nabi, maka tak heran dia boleh riwayat banyak. Sedangkan kami ni orang-orang yang
Allah Ta'ala uji dengan harta ni, kami sibuklah dengan kalau uruskan perniagaan apa semua tu, menyebabkan kami tak banyak masa untuk duduk depan Nabi dan dapatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidaklah menjatuhkan kedudukan Talhah, walaupun dia tak banyak riwayat hadis. Kalau kita nak kata kedudukan sahabat ni diukur dengan banyaknya riwayat hadis, Abu Bakar duduk tengah. Bukan banyak hadis Abu Bakar, tak banyak. Jadi dia tak memberikan kesan yang tu. Ada kelebihan masing-masing. Sahabat yang punya masa yang banyak, mereka bersama dengan Nabi, maka banyaklah hadis yang mereka rekodkan. Adapun sahabat yang dia menumpukan kepada cabang lain, maka ruang untuk dia riwayatkan hadis itu agak sedikit, agak sempit sikit. Ketika berlaku perang Badar, Talha bin Ubaidillah tidak menyertai perang Badar sebagai tentera, kerana dia dihantar oleh Nabi lebih awal untuk mengintip pergerakan musuh. Jadi bila dia pergi untuk dapatkan maklumat pergerakan musuh, ketika perang terjadi, dia tak sertai lah. Dia tak sertai. Dia lebih awal dari itu. Tetapi ketika selesai perang dan bila nak diberikan harta rampasan perang, ghanimah, Talhah dimasukkan dalam senarai. Maknanya dia termasuk di antara orang yang berhak untuk dapatkan senarai. Sehingga kan dia dapat bahagian, kerana sebelum perang Badar, Nabi utuskan dia dengan Sa'id ibn Zaid, seorang lagi sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dua orang ni jadi pengintip untuk dapatkan maklumat pergerakan depa main ni, depa nak lalu jalan mana, depa pergi cari mana. Jadi bila perang jadi, depa tak ada. Tapi bila balik saja, Nabi berikan juga bahagiannya dan Nabi masukkan dia sebagai ahli Badar. Nabi masukkan dia ni sebagai ahli Badar. Ketokohan dia muncul di mana? Ni sebagai nak tutup ni. Ketokohan dia muncul ketika perang Uhud. Ketika berlaku perang Uhud, ini peristiwa paling penting dalam sejarah Talhah, sejarah hidup Talhah bin Ubaidillah. Dalam peperangan ini dia hampir kehilangan nyawa kerana dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia dapat gelaran apa? Orang syahid yang masih hidup. Sebab dia pertahankan Nabi dengan batang tubuh dia, sehingga dia jadi disebut apa, lumpuh lah tangan dia. Selepas daripada perang Uhud, kesan dari perang Uhud, dia jadi tangan dia lumpuh sebelah. Sebab itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bila cerita tentang perang Uhud, dia kata itu hari Talhah. Kalau hampa nak tanya tentang perang Uhud, kata Abu Bakar, itu hari Talhah. Cerita tentang dia kerana dia banyak pertahankan Nabi sampai luka apa ni, tapi dia tak menemui syahid. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, sesiapa yang nak melihat orang yang syahid, maka tengoklah kepada Talhah. Siapa yang telah nak melihat orang yang syahid, mana dia dapat nilai syahid dah tu, walaupun dia tak meninggal, lihatlah kepada Talhah. Bahkan Nabi pernah kata, telah wajib syurga bagi Talhah. Wajabat Nabi kata, telah wajib syurga bagi Talhah. Dia telah mempertahankan baginda, dia telah menolong baginda, membongkokkan badannya, dan Rasulullah naik atas badan dia. Dalam hadis riwayat Ahmad kata, kerana dia pertahan Nabi sungguh-sungguh, maka disebut dia ni sebagai seorang yang syahid tapi masih hidup. Ketika itu masih hidup, kerana dia luka parah ni, jangan ceritalah, pertahankan Nabi dengan tubuh badannya. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebut satu ketika, kata Jabir, Talhah jalan beriringan dengan Nabi. Jalan sekali, Nabi bersabda, inilah seorang syahid yang sedang berjalan di atas muka bumi. Riwayat Ibnu Majah. Nabi kata ni, syahid, dia syahid, dia dapat nilai syahid tu. Tapi dia masih hidup, dia berjalan di atas muka bumi, dan dia menemui syahid yang betul. Dia meninggal betul ketika zaman pemerintahan ataupun zaman ketika itu berlaku sedikit pertembungan antara kelompok para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan dia terkorban dalam peristiwa fitnah antara
kem Aisyah radhiyallahu anha dengan pihak Sayyidina Ali. Walaupun ceritanya panjanglah, yang kita tahu kelompok yang mengkucar-kacirkan, yang menyebabkan berlakunya pertumpahan darah ni bukanlah di kalangan para sahabat, tapi kelompok Khawarij yang mereka ni sengaja menimbulkan fitnah. Ceritanya panjang, akhirnya membawa kepada terbunuhnya Talhah bin Ubaidillah. Terbunuhnya dalam peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Jamal. Peperangan Jamal ni unta, kerana Aisyah pada waktu itu duduk di atas tunggangan dia, unta lah. Jadi pertempuran itu berlaku, ceritanya sangat panjang, yang dia perlukan kepada topik khas, bagaimana nak memahami isu pertembungan itu di kalangan para sahabat. Tapi yang kita nak sebut, kata para sahabat hakikat sebenarnya mereka bukan punca, tapi yang menimbulkan api fitnah itu adalah kelompok luar, Khawarij dan sebagainya. Mereka inilah yang menyebabkan akhirnya salah seorang yang terkorban dalam peristiwa itu adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, dan juga rakan baik dia Zubair ibn Awwam radhiyallahu taala anhu ardah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sebahagian daripada kisah ringkas tentang sahabat ni yang mungkin kita boleh jadikan pedoman dan iktibar dalam kita cuba mengenali mereka. Saya tak cerita sepenuhnya, kalau kita nak cerita sepenuhnya panjang sangat. Cerita poin-poin penting untuk kita kenal dari satu sudut, dari satu sisi, mana-mana yang boleh kita jadikan pedoman dan pengajaran, kita ambil sebagai manfaat. Mudah-mudahan dalam usaha kita mengenali generasi terbaik ini, dia memberikan satu kebaikan pada kita bersama. 100,000 lebih para sahabat yang Nabi tinggalkan. Mustahil untuk kita kenal mereka seorang-seorang. Mustahil, habis umur pun tak boleh kenal lagi, sampai 100,000 lebih. Jadi kita pilihlah takat mana yang boleh, kita cuba baca kisah mereka, kita jadikan sebagai satu motivasi pada kita untuk kita cuba contohi mereka. Sudut mana yang boleh kita buat, sudut mana yang boleh kita ambil sebagai contoh, insya-Allah itu dikira sebagai satu kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mohon maaf atas kekurangan dan sebagainya. Waffaqanallahu wa iyyakum. Sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.